sejahtera. Saya Umi Nadia binti Zadi yang bernombor ID PP2010132 dan rakan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Siti Nur Azli binti Amran, memegang kad matriks bernombor BB20110406. Akan menerangkan serba sikit tentang komunikasi efektif dalam pendidikan. Dalam kehidupan seharian kita tidak akan lari daripada berkomunikasi, cuma beza cara dan keadaan. Sebagai contoh, dalam pendidikan, kami juga telah memilih pendidikan dalam komunikasi efektif. Kenapa pendidikan? Sebab pendidikan penting dalam kehidupan kita. Jika seseorang itu hendak mengajar atau menyampaikan sesuatu, dia perlu tahu bagaimana cara yang berkesan untuk menyampaikannya. Pengalaman juga dititik berat. Jika tiada, akan mendatangkan kesulitan untuk seseorang itu berkomunikasi. Dalam proses pembelajaran, komunikasi digunakan untuk menyampaikan pesanan yang berupa ilmu pengetahuan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang strategi meningkatkan keefektifan dalam komunikasi pendidikan. Strategi komunikasi ialah paduan perancangan komunikasi dengan pengurusan komunikasi untuk mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan. Strategi ini harus mampu menunjukkan bagaimana operasi praktis yang harus dilakukan, dalam erti bahawa pendekatan boleh berbeza-beza mengikut waktu bergantung pada situasi dan keadaan. Antara strateginya ialah yang pertama, mengenal pasti sasaran komunikasi. Sebelum memulakan komunikasi, kita perlu mempelajari individu yang akan menjadi sasaran komunikasi. Hal ini bergantung kepada tujuan komunikasi. Strategi yang kedua ialah pemilihan media komunikasi. Terdapat banyak media komunikasi melalui kaedah tradisional maupun moden. Untuk mencapai sasaran komunikasi, kita boleh memilih salah satu atau menggabungkan beberapa media. Bergantung kepada tujuan yang akan dicapai, pesan yang akan disampaikan dan teknik yang digunakan. Strategi yang ketiga ialah mengkaji tujuan pesan komunikasi. Pesan komunikasi mempunyai tujuan tertentu. Perkara ini yang akan menentukan teknik yang akan diambil. Strategi yang keempat pula ialah peranan komunikator dalam komunikasi. Komunikator perlulah memiliki daya tarik dan kredibiliti yang menarik bagi mencapai sasaran komunikasi. Komunikator juga haruslah mempunyai sifat empati, iaitu berkemampuan untuk meletakkan dirinya di dalam diri orang lain. Dalam erti kata lain, komunikator dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang halangan dalam komunikasi pendidikan. Halangan komunikasi bermaksud gangguan dalam proses komunikasi. Hal ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keefektifan proses pembelajaran. Antara halangan komunikasi ialah yang pertama, gangguan saluran. Gangguan saluran ini berkaitan dengan gangguan yang berhubungan dengan physical communicator. Gangguan ini terjadi antara komunikator dengan komunikan yang menggunakan saluran berupa media. Yang kedua ialah gangguan semantik. Gangguan semantik merupakan gangguan yang berkaitan dengan tata bahasa atau perbezaan makna perkataan. Gangguan ini sering berlaku kerana ketidaksesuaian atau ketidaksefahaman antara pesan yang disampaikan oleh komunikator dengan komunikan. Terdapat beberapa halangan utama dalam komunikasi. Halangan yang pertama ialah halangan dari proses komunikasi. Terdapat 4 halangan dari proses komunikasi. Halangan yang pertama ialah halangan dari pengirim pesan. Pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan pada awalnya belum jelas untuk dirinya. Hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosi sehingga mempengaruhi motivasi atau mendorong seseorang itu untuk bertindak mengikut keinginan, keperluan dan kepentingan. Yang kedua ialah halangan dalam penggunaan simbol. Hal ini terjadi kerana bahasa yang digunakan tidak jelas sehingga memiliki makna yang lebih dari satu. Penggunaan simbol antara pengirim dan penerima pesan yang tidak sama atau terlalu sukar. Halangan yang ketiga ialah halangan media. Halangan ini berlaku melalui penggunaan media komunikasi yang berbeza-beza.
Halangan yang seterusnya ialah halangan dari penerima pesan. Hal ini berlaku kerana kurangnya perhatian semasa menerima atau mendengar pesan, atau penerima pesan tidak mencari informasi lebih lanjut. Halangan utama dalam komunikasi yang kedua ialah halangan fizikal. Terdapat dua halangan fizikal, iaitu gangguan kesihatan dan gangguan pada alat komunikasi dan jaringan internet. Halangan utama yang ketiga ialah halangan semantik. Halangan semantik merupakan perbezaan makna perkataan, penggunaan kata yang tidak jelas atau berbelit-belit antara pengirim pesan dan penerima pesan. Halangan utama yang seterusnya iaitu halangan yang keempat ialah halangan psikologi. Hal ini berlaku seperti contoh dalam keadaan musibah, pasti akan menimbulkan trauma yang sangat tinggi pada mangsanya sehingga apabila diajak berkomunikasi mereka tidak memberikan respons. Selain itu, halangan ini juga berlaku sewaktu timbul masalah prasangka atau pergaduhan. Perbalahan ini telah menjadi suatu halangan yang sukar dalam komunikasi. Seorang pengajar perlu tahu strategi dan kaedah untuk meningkatkan efektif dalam pendidikannya dan mudah untuk difahami oleh yang lain. Cara mengajar perlu sesuai dengan keadaan setempat dan pelajarnya. Sebagai contoh kaedah efektif dalam pendidikan ialah: yang pertama, komunikasi informatif, iaitu sesuatu pesanan yang disampaikan kepada seseorang atau sejumlah orang tentang hal-hal yang baru diketahuinya. Yang kedua, komunikasi persuasif, iaitu proses mempengaruhi sikap, pandangan atau perilaku seseorang dalam memujuk, mengajaknya sehingga ia melakukan dengan sendirinya. Yang terakhir, komunikasi instruktif. Apa itu? Ia adalah komunikasi yang mengandung ancaman, kesaksian dan lain-lain yang bersifat paksaan sehingga orang-orang yang dijadikan sasaran melakukan sesuatu itu secara terpaksa. Sebagai kesimpulan dan akhir kata dari saya, untuk menjadi seorang komunikator dan komunikan yang baik, kita perlulah memilih strategi yang bersesuaian untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Pemilihan strategi yang bersesuaian akan membolehkan kita untuk menyampaikan pesan dengan baik. Kita juga haruslah bijak menangani halangan dan masalah yang berkemungkinan boleh berlaku semasa proses komunikasi. Hal ini kerana halangan dan masalah inilah yang menyebabkan penyampaian pesan dan mesej dalam proses komunikasi itu terganggu. Sekian, terima kasih.